HR. Okey. Ini satu tulisan yang agak baik saya kena baca. Daripada Dr. Suhail Zali Abdullah Baru. Okey, perjanjian WHO, CA+ dan IHR 2005. Ada pihak yang membantah kemungkinan Malaysia akan menandatangani perjanjian di peringkat antarabangsa di bawah WHO bagi mengadakan inisiatif kesihatan yang lebih bersepadu dan komprehensif dalam menghadapi apa juga pandemik masa hadapan. Kedua-dua perjanjian itu adalah seperti berikut. Perjanjian WHO, CA+ adalah sebuah perjanjian konvensyen yang dicadangkan oleh WHO untuk menguruskan krisis kesihatan global seperti pandemik COVID-19. Perjanjian ini bertujuan meningkatkan kerjasama antara negara-negara dalam hal berkaitan kesihatan awam seperti penyelidikan, pembangunan, teknologi dan sebagainya. Perjanjian ini juga turut memastikan akses yang lebih adil dan berkesan kepada sumber-sumber kesihatan bagi negara-negara yang kurang berkemampuan. Perjanjian ini akan dapat dalam peringkat rancangan dan belum ditandatangani oleh mana-mana negara. Manakala Aisyah 2005 adalah sebuah regulasi kesihatan antarabangsa yang telah ditandatangani oleh 196 negara pada tahun 2005. Regulasi ini menggariskan tanggungjawab dan hak-hak negara dalam mengawal dan melapor sebarang kejadian di peringkat global. Regulasi ini juga menetapkan kriteria dan prosedur untuk menentukan sebarang kejadian yang memerlukan tindakan. Sebenarnya, perjanjian CA+ dan pindaan HR adalah perlu untuk meningkatkan kerjasama dan solidariti antara negara yang menangani krisis kesihatan global yang semakin mencabar. Inisiatif ini akan memberi manfaat kepada negara-negara yang kurang mampu untuk menghadapi krisis kesihatan dengan menyediakan akses yang lebih adil dan berkesan. Okey, inisiatif yang dikemukakan dalam perjanjian itu tidak akan melucutkan kuasa dan kedaulatan negara, tetapi sebaliknya mengukuhkan peranan mereka. Perjanjian CA+ dan IHR 2005 tidak menyebabkan negara hilang kedaulatan dan kuasa dia di Pertuan Agong akan terlucut. Ini kerana perjanjian ini tidak bertentangan dengan perlembagaan persekutuan yang menjamin kedudukan dan peranan di Pertuan Agong. Perjanjian ini tidak akan memberi kuasa kepada WHO untuk mengambil alih pemerintahan atau membuat keputusan bagi pihak negara-negara. Sebaliknya, perjanjian ini menetapkan tanggungjawab dan kewajipan negara untuk melaporkan setiap kesihatan awam bagi menubuhkan dan mengekalkan keupayaan asas dalam pengawasan dan tidak balas serta bekerjasama dengan WHO. Tidak benar jika ada pihak yang mendakwa perjanjian ini akan memaksa masyarakat dicucuk vaksin. Aisyah tidak akan memaksa memakai pengambilan vaksin, tetapi memberi peluang kepada WHO untuk menyediakan bantuan teknikal, saranan dan panduan. Okey. WHO sebagai... Okey, ini saya dah baca. Okey. WHO juga tidak memonopoli penjualan vaksin. WHO adalah agensi khusus Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Sama ada kita sedar atau tidak, keputusan perjanjian ini melalui PHEIC telah pun dipatuhi. Dari 2005 hingga kini terdapat 7 pengisytiharan, iaitu pandemik H1N1. Ini saya nak cerita bahawa benda ni dah disign 2005 dah sebenarnya. H1N1, kita kalau ingat polio, Ebola, virus Zika, Kivu, kemudian COVID, kemudian monkeypox. Tiada keputusan PHP ini menyekat kebebasan menentukan hala tuju negara sebaliknya. Tapi ada orang tanya, menteri kena bawa ke parlimen terlebih dahulu, dibahas di hadapan semua MP. Baru menteri sembang lebat nak buat hal ini. Nampak macam bagus, tapi masa depan siapa yang tahu? Saya nak jawab benda ni tuan-tuan. Pertama, menteri tak boleh bawa dulu kalau benda itu tak final. Saya kata semalam, sebelum benda ini nak dibawa ke parlimen, dia sekarang ni peringkat negosiasi. Setelah negotiate terma dan sebagainya, setuju tak setuju, negotiate. Okey, ini terma yang berkemungkinan dah final. Bawa balik ke negara masing-masing, tunjuk kepada parlimen, kabinet, bahas, AGC, Jabatan Peguam Negara, semua akan tengok. Menteri undang-undang semua akan tengok. Perdana Menteri yang akan luluskan kemudian. Itu yang kita kena faham. Bukan yang ketua Menteri Kesihatan boleh duduk kat sana, saya setuju, angkat tangan, sign. Tak boleh. Itu bukan tugas Menteri Kesihatan. Kan? Itu kita kena faham. Ini masalahnya orang yang tak reti benda ni tiba-tiba nak buat komen. Itu saya kata tadi. Kadang-kadang buat komen sebab dia senang di hujung jari kan. Dia kata ni, tetap nak bantah IHR. Nak bantah IHR apa? Benda ni dah laksana 2005 dah. Dia nak bantah buat apa? Kan? Saya nak tengah faham ni. Okay. Alright. So benda ni sebenarnya saya dah jelaskan banyak kali. Saya dah katakan dah berkenaan dengan ini. Dan kalau nak salahkan pun, katakanlah nak salahkan. Ini bukan salah kerajaan sekarang yang bawa benda ni. Pada zaman KJ dulu dah bawa. PN dah bawa. Ini kalau PN nak main isu ni lah. PN dah, ini kita warisi daripada zaman PN.
Perikatan Nasional. Tapi dia tak kena-mena dengan parti. Ini bukan Perikatan Nasional punya salah atau apa. Ini negosiasi. Benda ni melibatkan negara. Siapa-siapa menteri naik sekalipun, dia akan bawa benda ini sebab dia melibatkan global. Faham? Aduh, ya, kadang-kadang saya... Tak lah, tuan-tuan. Okey, habis cerita tu lah.